dalam membantu saudara-saudara kita di Palestin bukan kerana semata-mata aku Muslim, mereka Muslim, aku Malaysia, mereka Palestin, mereka berhak kepada tanah air mereka. Sebagaimana kalau apa-apa jadi pada Malaysia, mereka berhak membantu kami untuk mendapat kesemula tanah air kami yang dirampas oleh penjajah. Tetapi kerana cerita Masjid Al-Aqsa ini di dalam Al-Quran, maka jadilah ia perjuangan akidah. Apa makna perjuangan akidah? Itu bermakna anda tidak boleh berjuang kerana keprihatinan kepada isu hak asasi manusia semata-mata. Lalu bila tidak kelihatan isu hak asasi berkenaan, maka jadi slow down, jadi ada waktu berehat. Surah Al-Isra memberitahu kita Nabi SAW pernah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Jadi kerana Nabi sampai, maka pasti ada sebab Allah menjadikan Nabi sampai. Lalu kerana Nabi sampai, maka menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan tempat yang Nabi sampai itu, ya, tempat yang Nabi telah sampai pada malam Isra berkenaan adalah tempat yang kita perlu fahami apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak beritahu daripada ketibaan Nabi ke Masjid Al-Aqsa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, dan saya rasa ini antara sebaik-baik ayat yang boleh kita bacakan kepada rakan-rakan saudara mara kita, adik-beradik kita di Palestin yang diuji Allah, ya, pada Ramadan yang lepas sampai ke waktu ini. Barangkali ayat ini menjadi penyejuk, ya, kepada hati mereka. Kerana ayat ini menyebabkan mereka tidak merasakan mereka bersendirian dalam perjuangan mereka semata-mata seolah-olah perjuangan menuntut kemerdekaan. Sedangkan ini adalah perjuangan yang bersusur galur daripada kedatangan Nabi SAW 1400 tahun dahulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi ayat ini diterjemahkan sebagai Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dalam satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah yang telah memperjalankan Nabi. Bukan Nabi yang nak pergi berjalan. Kita kena faham ayat ini. Maknanya menjadi satu rancangan yang sangat strategik untuk Allah menjadikan Nabi sampai. Jadi tugas kita adalah berfikir kenapa Nabi sampai, mesti ada sebab. Dan sebab itu yang menyebabkan kita berjuang sekarang ni untuk supaya Palestin itu dikembalikan kepada mereka yang berhak. Lalu siapa yang berhak? Hamba-hamba Allah yang mempunyai karakter seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya orang yang sombong yang melakukan kerosakan seperti apa yang sedang dilakukan oleh mereka yang bernama Zionis pada waktu ini. Mereka tidak ada karakter Muhammad, hamba kami sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini dengan permulaannya tasbih sudah menunjukkan ciri mereka yang berhak kepada tanah ini adalah mereka yang melakukan tasbih, yang merendah diri di hadapan Tuhan mereka, ada sifat kehambaan, ya. Lalu mereka yang diwariskan oleh Allah tanah suci ini. Itu nombor satu kita kena faham, ya. Nombor dua, kedatangan Nabi ke Masjid Al-Aqsa pada malam Isra bukanlah sekadar satu cerita sejarah yang kita kenang-kenang bila menyambut Al-Isra wal Mi'raj. Kedatangan Nabi ke Masjid Al-Aqsa, ya, adalah suatu peristiwa yang mesti kita renung sekejap apa sebenarnya matlamat Allah memperjalankan Nabi. Kalau sekadar cerita Nabi diperjalankan ke Masjid Al-Aqsa, malam itu hanya cerita sejarah yang kita perdebatkan tarikhnya bila sebenarnya berlaku, maka memadailah suratul Isra itu satu ayat sahaja. Tetapi ketahuilah surah ini mengandungi 111 ayat. Lalu apa yang diceritakan oleh surah ini sebenarnya? Maka para ulama
menyatakan di dalam surah ini ya adanya berita gembira kepada umat Nabi SAW. Surah ini telah membakar semangat ya sahabat-sahabat Nabi seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Surah ini menjadi kekuatan kepada generasi Salahuddin Al-Ayyubi untuk melakukannya. Jadi surah yang sama sepatutnya membangkitkan ya roh kita untuk melakukan apa yang Nabi sudah lakukan. Apa yang Nabi lakukan adalah memang bernama cerita sejarah. Nabi telah sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi telah menunaikan salat bersama dengan para anbiya di situ, menjadi imam kepada para anbiya. Tetapi kita mesti memahami peristiwa ini bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi satu peristiwa yang padanya ada ibrah, iaitulah sejarah akan berulang. Tetapi bumi Baitul Maqdis akan menjadi tempat lokasi di mana Allah Ta'ala akan jadikan kayu ukur lemah atau kuat umat Islam ni. Apabila umat Islam dapat menguasai Palestin dan Baitul Maqdis, itu titik kekuatan umat Islam seluruh dunia. Tetapi kalau sampai ke waktu ini kita belum mampu, itu bermakna ada benda yang kita perlu baiki. Kita kena berterus terang dengan kelemahan kita. So Baitul Maqdis adalah kayu ukur kepada kesatuan umat Islam. Nabi SAW telah diperjalankan ke Baitul Maqdis selepas 12 tahun episod kelemahan umat Islam di Mekah. Perjuangan Nabi dan para sahabat ya mendapat tentangan yang sangat dahsyat. Dan apabila menghampiri hijrah, ya 18 bulan sebelum hijrah kata para sejarawan, maka Nabi dibawa ke Baitul Maqdis. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Maqdis selepas hampir ya 12 tahun berjuang menghadapi tentangan kafir? Dan apabila Nabi sampai ke Baitul Maqdis, itu rupa-rupanya peralihan daripada titik kelemahan menuju kekuasaan. Sebab sebaik saja Nabi pulang daripada Isra' dan Mi'raj, Isra' daripada Baitul Maqdis, Mi'raj daripada 7 petala langit, bila Nabi pulang saja beralihnya daripada titik kelemahan menuju titik kekuatan yang menyebabkan Nabi mendapat kekuasaan di Yathrib. Jadi kita lihat Baitul Maqdis, kita lihat Masjidil Aqsa sebagai titik transisi. Kalau Nabi berjaya sampai ke situ, itu menandakan Nabi beroleh kekuatan dan kekuasaan. Dan bila umat Islam dapat sampai ke Baitul Maqdis dan menguasai Baitul Maqdis, itulah titik kekuatan kepada umat ini. Jadi isu Masjidil Aqsa, isu Baitul Maqdis bukan sekadar isu pinggiran, isu satu kumpulan umat Islam. Dia adalah isu yang menjadi kayu ukur kepada kekuatan umat Islam seluruh dunia. Dia adalah kayu ukur. Kamu berpecah ke kamu bersatu? Kamu menghadapi Zionis sebagai satu keluarga atau sebagai anggota tubuh yang saling tidak berhubung antara satu sama lain? Idza ishtaka minhu 'udhun tada'alahu sairul jasad. Jadi ini nombor 2, kita belajar bila surah ni diturunkan. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Isra' selepas peristiwa Isra'. Dan peristiwa Isra' ini, kata para ulama, memang duduk kat tengah-tengah sirah Nabi SAW. Kalau sirah Nabi itu 23 tahun, maka tengah-tengahnya adalah 11.5. Maka ya, para ulama menyatakan bila peristiwa Isra' itu berlaku di tengah-tengah, dan surah Al-Isra' pun membuka tirai juzuk pertengahan Al-Quran, juzuk ke-15, anda perhatikan Al-Quran, surah Al-Isra' adalah permulaan 15 juzuk yang seterusnya, duduk kat tengah-tengah tu, maknanya dia adalah peralihan. Peralihan daripada titik lemah menuju titik kuat. Jadi apa yang sedang berlaku sekarang ini, kita pandang serius. Ya, ia adalah satu ukuran kepada kuat ke lemah kita ni, umat Islam seluruh dunia. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan solidariti, kebersamaan yang ada antara Palestin dengan Malaysia khususnya, dengan Indonesia dan seluruh ya umat Islam di seluruh dunia
menjadi kayu ukur lah. Kalaupun kita tidak kata sudah sampai ke satu tahap kita bersatu antara negara-negara, kita belum lagi sampai ke tahap itu, tapi sekurang-kurangnya di alamannya di media sosial boleh lihatlah kesatuan berkenaan. Itu nombor 2 Ustazah Fatimah yang kita dapat lihat daripada bila surah ni diturunkan. Ya, Allah turunkan selepas episod kelemahan menandakan episod kekuatan, dan itulah yang akan berlaku kepada umat Islam sekali lagi. Peristiwa di Masjidil Aqsa ya datang sebagai suatu gambaran kepada kita sudah begitu lama lemah, menerima tentangan, ya, orang-orang kafir lebih kuat daripada kita. Tetapi itu bukan penghalang untuk kita dibantu Allah, diperjalankan, dan dengan bantuan Allah kita diberikan kekuatan, kemenangan dan kekuasaan. Nombor 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut surah Al-Isra juga sebagai surah Bani Israel. Surah Al-Isra ada 2 nama. Bukan hanya surah Al-Isra sebagaimana dalam mushaf, tetapi surah Bani Israel. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi setiap malam tidak pernah meninggalkan surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Ya. Ini hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sami'tu Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda selalu membaca setiap malam. Setiap malam. Surah Bani Israel. Ya, Nabi tidak sebut Al-Isra, ya, Nabi sebut Bani Israel. Lalu apa kita belajar daripada penamaan surah ni sebagai surah Bani Israel? Kalau nama surah ni Al-Isra, maka fahamlah kita bila kita sambut Isra Mi'raj, kita wajib ambil ibrah daripada surah tu Al-Isra. Tetapi let's say kita sudah tidak ada dalam suasana Rejab ataupun suasana sambutan Isra Mi'raj. Kita nak buat apa? Sebab tu kita tak nak perjuangan kita dengan Palestin bermusim. Ya? Antara contoh bermusim hanya waktu Isra Mi'raj saja. Kita mengenang Palestin. Jadi Rasulullah menamakan surah ini dengan wahyu yang Allah turunkan sebagai surah Bani Israel. Maksudnya apa? Surah ini bukan sekadar untuk kamu baca masa peristiwa Isra, tetapi surah ini untuk kamu kenal karakter Bani Israel. Ya, mereka menari-nari bila masjid terbakar. Itu siapa itu? Aneh ada manusia yang waras yang mengatakan mereka beragama samawi. Ya, tetapi bergembira melompat-lompat menari dengan kebakaran yang menimpa Masjidil Aqsa baru-baru ini. Jadi apabila kita perhatikan Nabi menyebut nama surah ini dengan nama surah Bani Israel, maka fahamlah kita surah Al-Isra memang membongkarkan karakter penyakit hati yang umat Islam mesti berwaspada, mesti bertakwa dan berjaga-jaga daripada karakter Bani Israel itu hinggap kepada kita. Allah Ta'ala sebutkan terlebih dahulu, ya, di muka surat yang pertama, anda akan dapati selepas Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi diperjalankan pada ayat 1, anda akan temui pada ayat 2 dan ayat 3, Allah cerita tentang lagi 2 orang Nabi. Betul tak tuan-puan yang membaca surah Al-Isra sekarang? Ayat 2 ada cerita pasal Nabi Musa, ayat 3 cerita pasal Nabi Nuh alaihi salam. Perhatikan. Apa tujuan Allah letak cerita Nabi Musa pada ayat 2? Iaitulah Allah Ta'ala nak bagi tahu jangan syirik, wahai Bani Israel. Jangan sembah, ya, berhala. Dan datang ayat yang ketiga, Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Nuh. Tetapi bukan cerita Nabi Nuh itu yang mahu dipaparkan, tetapi karakter. Karakter seorang hamba. Apa karakter yang sepatutnya seorang hamba? Dan ini karakter seorang Nabi 950 tahun berdakwah. Saya sangkakan innahu kana 'abdan sabura. Tetapi Allah menyebut innahu kana 'abdan syakura. This is the real problem. Ya. This is the real problem. Masalah besar Bani Israel yang duk bangga-bangga dengan nenek moyang mereka. Bangga kamilah pengikut Moses, kamilah keturunan Noah,
kamilah keturunan Abraham. Mereka memang suka berbangga dengan keturunan. Tetapi mereka terlupa kualiti yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Ya, mereka berkata Palestin itu milik kami kerana nenek moyang kami daripada sana. Tetapi mereka terlupa lan yanalu ahdi az-zalimin, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Keturunanku takkan dapat mewarisi apa yang Allah anugerahkan kepadaku Ibrahim alaihi salam kalau mereka itu zalim. Zalim itu adalah mereka yang tidak bersyukur. Jadi ayat 2 cerita pasal Nabi Musa, ayat 3 cerita pasal Nabi Nuh. Maksudnya apa? Ini masalah Bani Israel di mana mereka pada waktu ini memang mereka tidak menyembah berhala, tetapi syirik mereka adalah tidak bersyukur. Mereka sangat mudah terpedaya dengan pemberian-pemberian yang Allah Ta'ala berikan. Sejarah memang beritahu kita. Sejak daripada Bani Israel menghuni Baitul Maqdis, ketika Allah berikan kemenangan kepada Yusha' bin Nun, kemudian Allah berikan lagi kemenangan pada zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud. Sejarah memang beritahu mereka tak boleh dengan kemenangan. Mereka akan mudah untuk kufur, tidak bersyukur. Mereka akan melakukan kerosakan dengan kekuasaan berkenaan. Lalu Allah timpakan kehinaan dan Allah halau mereka keluar daripada tanah suci. Itu sejarah mereka. Kita boleh baca. Jadi lepas Allah cerita pasal kualiti yang hilang kepada Bani Israel dengan menyebut kualiti itu ada pada nenek moyang mereka, iaitulah Musa dan Nuh alaihi salam, bapa kita semua, maka barulah Allah cerita pada ayat 4, 5, 6 dan 7 apa berlaku kepada Bani Israel bila mereka tidak bersyukur. Mereka melakukan kerosakan 2 kali. Mereka akan melakukan kerosakan 2 kali. Di mana kali yang pertama, para ulama kontemporari menyatakan bahawasanya kerosakan itu berlaku pada zaman Nabi SAW. Mereka bukan sekadar memutuskan hubungan dengan kaum muslimin dan Nabi. Mereka melanggar perjanjian dengan Nabi. Mereka melanggar Sahifah Madinah. Tetapi mereka pernah merancang untuk meracun Nabi selepas Khaybar. Mereka juga pernah merancang untuk sihir Nabi. Bukan mereka pernah rancang, mereka memang dah rancang pun. Mereka memang tak nak tengok Nabi SAW ini hidup. Jadi kerosakan mereka sudah berlaku pada zaman Nabi SAW dan Allah telah menghukum kerosakan berkenaan. Dan kerosakan yang kedua belum terjadi, sedang terjadi di hadapan mata kita sekarang. Maka Allah Ta'ala menyatakan pada ayat 6 dan ayat 7, nanti kita akan pergi dengan lebih detail bagaimana itulah hukuman yang Allah Ta'ala berikan. Janji Allah yang terakhir berlaku di mana kerosakan yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-puan sekalian, maka fahamlah kita, poin saya nombor 3 ni, jangan ulangi kesilapan Bani Israel. Maksudnya adalah, jangan kita ada perangai al-maghdubi alaihim. Allah bongkarkan dalam suratul Isra, mereka ulu. Mereka sombong. Mereka rasa mereka the chosen nation. Mereka rasa mereka lebih baik daripada orang lain. Penyakit aku lebih baik daripada orang lain ini diabadikan dalam suratul Isra ketika Allah membawa kisah Iblis tidak mahu sujud kepada Adam. Allah pilih Adam sebagai khalifah alaihi salam. Tetapi Iblis tidak mahu sujud. Sedangkan para malaikat tiada masalah. Tuan-puan boleh baca ayat 61 sampai ayat 65. Penyakit sombong yang ada pada Bani Israel, syaitan-syaitan Bani Israel ini mewarisi daripada syaitan jin, iaitulah Iblis. Mereka tidak boleh menerima Rasulullah SAW sebagai khalifah. Mereka tak boleh terima kaum muslimin sebagai khalifah. Lalu mereka ada penyakit dalam hati mereka, mereka tidak boleh menerima kenyataan.
Jadi penyakit inilah yang mesti kita banteras dalam hati kita juga. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bila Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis Sahih Bukhari. Sampaikan dariku walau satu ayat. Nabi suruh kita sebar daripada Al-Quran ini walau satu ayat. Dan kalau satu ayat, wahadithu an bani Israil. Apa kata ceritakan tentang Bani Israel di dalam Al-Quran? Kalian cerita pasal Bani Israel di dalam suratul Baqarah, walau satu ayat. Kalian cerita pasal Bani Israel dalam surah, mana-mana surah yang memaparkan cerita Yahudi, cerita Bani Israel, kamu pasti akan mendapat manfaat daripada cerita-cerita Al-Maghdubi alaihim. Sebab kita duk baca ayat tu 17 kali sehari. Supaya Allah pelihara daripada hati kita ini rasa sombong. Sebagaimana penyakit itu pernah datang kepada Yahudi Bani Israel, sehingga dengan perasaan sombong itu mereka mahu melakukan kerosakan ke atas tamadun kemanusiaan. Jadi kita umat Islam, bila baca suratul Isra, mesti hilang sepatutnya penyakit aku lebih baik daripada orang lain. Kena tersingkir. Sebab tu dalam suratul Isra, Allah Ta'ala sebut Al-Quran sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ayat 82. Kerana di antara yang dirawat oleh Al-Quran adalah penyakit ulu. Penyakit rasa bangga diri. Sebab tu perpecahan umat Islam, maksudnya apa? Malaysia lebih baik daripada Indonesia. Indonesia lebih baik daripada Malaysia. Singapura lebih baik. Kita rasa kita lebih baik. Kumpulan kita lebih baik daripada kumpulan orang lain. Bila kita rasa kita lebih baik, kita bercakaran sesama sendiri. Sampai bila kita boleh untuk bersatu? Negara itu merasakan mereka lebih baik daripada negara ini. Sampai bila kita nak ada kesatuan? Kalau penyakit yang telah hinggap kepada Yahudi Bani Israel ada pada kita, maka surah ini serampang dua mata. Bukan sekadar melondehkan penyakit hati orang-orang Yahudi Bani Israel yang hari ini namanya Zionism, Sahyuni, tetapi juga memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin agar ingat, yang sampai ke Baitul Maqdis hanya hamba kami. Yang sampai ke Baitul Maqdis hanya yang bertasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi. Hanya hamba kami. Apa erti hamba kami? Mereka meyakini mereka ada Tuhan dan mereka mesti patuh kepada apa jua yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan larang. Dan sesama kita ni adik-beradik saja. Walaupun mungkin kalangan kita ada yang lebih berpengalaman, kalangan kita mungkin ada yang lebih maju, tetapi kita adik-beradik. Tidak ada sepatutnya perasaan aku lebih daripada kamu. Jadi serampang dua mata daripada suratul Isra, dan hikmah surah ini dinamakan surah Bani Israel. Ya. Saya tertarik satu perkara Ustazah Fatimah bila kita bincang tentang membazir. Membazir, kita belajar sesuatu daripada bulan Ramadan baru-baru ni, antara yang Allah Ta'ala nak ajar kita, berwaspada dengan makan minum. Berwaspada dengan makan minum. Antaranya adalah lepas daripada Ramadan, kena ingat makanan tu ada orang miskin lebih berhak. Ini falsafah Ramadan pun. Antaranya adalah supaya kita ada tempat dalam hati kita orang-orang miskin. Kesian dia orang tak dapat makanan minuman. Jadi bila kita ingat orang miskin, kita tak akan membazir makanan. Kita akan cuba sedaya upaya untuk memikirkan macam mana nak boleh sampai makanan ni, kalau tidak pada orang miskin pun at least kepada makhluk-makhluk lain yang boleh dapat daripada tulang-tulang ayam ni, daripada kubuang dalam tong sampah. Kita fikir pasal kemanusiaan. Kita fikir tentang ada tak orang lain berhak kepada makanan ini. Saya terkejut kerana membazir ni ada dalam Quran, kecuali surah Al-Isra. Betapa telitinya surah Al-Isra, betapa terperinci dan cermatnya surah Al-Isra merawat penyakit sombong, sebab orang sombong dia akan mudah membazir.
Dia merasakan makanan ini makanan dia, orang lain tak berhak. Jadi aku layak letak dalam tong sampah je, aku dah habis makan. Aku dah selesai makan. Tetapi Allah sebut dengan 3 kali sebutan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin. Ayat yang ke-26 dan ayat 27 surah Al-Isra. Saya nak bagi gambaran, bagi jelas. Surah Al-Isra ni mengemukakan simptom-simptom orang yang ada penyakit ulu. Dia rasa dia bagus. Dan orang lain semua hina belaka. Mereka tidak berhak kepada makanan kita. Yang berhak pada makanan kita hanyalah tong sampah. Na'udzubillah. Ini tamadun materialistik. Allah Ta'ala telah nisbahkan kepada Yahudi Bani Israel, jangan kita mengulang karakter mereka. Tuan-puan sekalian, Allah dah alih arah kiblat, kan? Allah dah alih arah kiblat. Dalam surah Al-Baqarah, Allah alih arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu bermakna pertukaran kepimpinan. Bahawasanya umat manusia ya tidak akan lagi berkepimpinan daripada Bani Israel. Tetapi kepimpinan mereka adalah umat Islam. Tetapi kita kena jadi ketua kelas bukan kerana ya ayah kita, mak kita ketua kelas dulu. Jangan begitu. Duk bangga dengan mak ayah lalu kita rasa kita pun layak jadi ketua kelas. Apa beza kita dengan Yahudi kalau begitu? Tetapi jadilah ketua kelas kerana kualiti. Kualiti yang Allah Ta'ala perincikan dalam surah Al-Isra. Mengapa Nabi jadi imam malam tu? Dan mengapa para anbiya mengiktiraf, acknowledge sallallahu alaihi wasallam sebagai imam pada malam berkenaan? Kerana abdihi, dia hamba kami malam tu. 12 tahun dia diuji dengan pukulan dan tentangan, dia tetap hamba kami. Apa makna hamba? Ya, dia tidak menjadi orang yang mengeluh dengan ketentuan-ketentuan Tuhan ke atas mereka. Baginda orang yang bertasbih apabila diuji dengan kelemahan dan musibah. Jadi bagaimana kita? Ya, sebab itulah ya, ambillah sikap Israel. Iaitulah Nabi Yaqub alaihi salam. Di mana perkataan Israel disebut 2 kali di dalam Al-Quran yang merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Apakah kualiti Nabi Yaqub alaihi salam? La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah bila anda ditimpa peristiwa berdarah di Taif. Jangan putus asa daripada rahmat Allah atas apa yang terjadi pada waktu ini. Maka kekal positif, kekal bertasbih, itu makna kehambaan, itu makna hamba. Ya, dia tahu dia lemah. Dia tahu dia lemah, dia tak rasa dia ada kelebihan. Lawan kepada hamba inilah perasaan bangga diri. Itu yang ketiga Ustazah. Ya. Berapa minit lagi Ustazah? Ada lagi 20 minit lebih Ustaz, insya-Allah. Okay, 20 minit boleh, ada masa mencukupilah. Okey. Yang keempat, kita nak perhatikan mengapakah Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Masjid Al-Aqsa alladhi barakna haulah. Mengapa Allah mengaitkan keberkatan kepada Masjid Al-Aqsa? Rupa-rupanya Masjid Al-Aqsa sebelum Nabi sampai sudah diberikan keberkatan. Ada sesuatu berlaku sebelum Nabi sampai. Iaitulah keberkatan di sekeliling Masjidil Aqsa. Bukan Masjidil Aqsa dan sekeliling Masjidil Aqsa, para ulama mentafsirkan sebagai tanah Syam. Wattini wazzaitun. Tanah yang tumbuh padanya buah tin dan buah zaitun. Tanah Syam daripada timur sampai ke barat. Maka soalannya adalah, siapa sebelum Nabi SAW yang menyebabkan keberkatan kepada seluruh tanah Syam yang senternya adalah Masjid Al-Aqsa? Barakah dalam maksud yang pertama adalah munculnya pohon-pohon tin, pohon-pohon zaitun, iaitulah rezeki yang boleh dilihat dengan mata. Rezeki buah-buahan, minas samarati man amana minhum billah. Jadi ada banyaknya rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada tanah Syam. Antara ya tanah Syam berkenaan.
Tetapi apa punca datangnya barakah rezeki buah-buahan, makan minum, gandum kepada tanah Syam dahulu kala? Alladhi barakna haulahu. Kerana siapa? Kerana al-anbiya. Kerana para anbiya. Sebab itulah seluruh para anbiya hadir semula ke Baitul Maqdis malam Nabi sampai. Kerana apa? Kerana Nabi dididik, kedatangannya adalah untuk menyempurnakan keberkatan. Yang pernah hadir kepada Baitul Maqdis dan Tanah Syam ketika para anbiya terdahulu berjuang menyebarkan risalah tauhid kepada Tanah Syam, menyelamatkan akidah manusia. Maka fahamlah kita, barakah ini bukan sekadar barakah rezeki, tetapi barakah yang tidak nampak depan mata, iaitulah mengamalkan ajaran Islam yang dipimpin oleh para al-anbiya. Dan menariknya, bila ada perkataan alladzi barakna, maka kita tengok surah Al-Anbiya, Allah menyebut sekali lagi bumi yang diberkati, iaitulah Baitul Maqdis, dengan merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sampaikan ke Baitul Maqdis. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Allah perjalankan Ibrahim daripada Iraq bersama dengan Lut ke tanah yang diberkati, fiha lil alamin. Dan bila Nabi Ibrahim dan Lut sampai di Baitul Maqdis, Allah berikan barakah fiha lil alamin, untuk seluruh manusia. Perhatikan, Allah tidak sebut barakna fiha lil muttaqin. Allah Ta'ala sebut barakna fiha lil alamin. Apa bezanya? Al-alamin adalah seluruh manusia tanpa mengambil kira agama dan ras, bahasa, budaya mereka. Maknanya apa? Pemerintahan Islam yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim ketika sampai ke Baitul Maqdis dan membina Masjid Al-Aqsa adalah pemerintah yang memberikan keamanan sejagat. Bukan hanya untuk orang Islam. Islam apabila memerintah Baitul Maqdis, Yahudi dapat keamanan, Nasrani dapat keamanan. Seluruh manusia yang dihalau daripada mana-mana tanah air, yang dizalimi, bila datang Baitul Maqdis akan dapat keamanan. Lil alamin. Bukan hanya untuk orang yang beriman, bukan hanya untuk orang Islam. Apabila Islam memerintah Baitul Maqdis, maka keberkatan akan Allah berikan, seperti keadilan, kemanusiaan akan kembali dimartabatkan. Kerana sebaliknya Zionisme ataupun Sahyuniyah ini, dia menghapuskan kemanusiaan. Sangat jiwanya memuja hawa nafsu dan kebinatangan. Lihat saja apa yang mereka buat pada waktu sekarang. Dan bila kita sebut pasal Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan surah Al-Anbiya tadi, maka Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Ibrahim sebelah daripada surah Al-Isra'. Kalau Ustazah Fatimah tengok Al-Quran, surah Al-Isra' ni belah kiri, belah kanan tu surah An-Nahl. Dan ada cerita Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan. Ini penting. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim itu umat. Ibrahim itu umat. Ayat ini penting untuk menjawab persoalan surah Al-Isra' yang datang selepas surah An-Nahl ini. Ia bukan sekadar menjawab persoalan dua masjid ayat 1 surah Al-Isra' ni siapa yang bina. Dua masjid dalam surah Al-Isra' yang Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, siapa bina dua masjid ni? Yang membinanya berdasarkan hadis adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masjidil Haram dibina oleh Ibrahim terlebih dahulu selepas memperolehi Ismail alaihissalam dan ujian yang menimpa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kemudian bila kembali ke Palestin, bagi dia membina Masjidil Aqsa 40 tahun selepas terbinanya Masjidil Al-Haram.
dan pembinaan Masjidil Aqsa selepas Allah kurniakan Nabi Ishaq kepada Nabi Ibrahim dan keturunan para anbiya. Allah sebut Nabi Ibrahim dengan kualiti umat. Ini menunjukkan Ibrahim seorang sudah menyamai kekuatan seluruh umat. Al-Maududi rahimahullah, seorang ulama tafsir daripada India, menyatakan he was not one person but an institution in himself. Ibrahim tu sendiri alaihi salam, Nabi kita, cara dia berfikir, cara baginda bekerja, seorang diri. Ayah tak backup, ayah lawan, kaum seluruhnya melawan, rejim Namrud melawan. Tak ada langsung backup daripada sesiapa. Baginda seorang bekerja menyamai kerja yang dilakukan oleh umat 100 orang. Kerja yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim menyamai kerja 1000 orang. Ini mengajar kita surah Al-Isra. Surah Al-Isra yang datang kemudian mahu membenihkan kualiti Nabi Ibrahim ke dalam diri kita, iaitulah kuantiti tak ke mana, kualiti yang penting. Biarlah tidak ramai orang beriman, tetapi bila mempunyai kualiti seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah berikan kemenangan. Allah perjalankan umat ini ke Masjidil Aqsa. Ya, sebab itulah ya Allah sebut apakah kualiti Ibrahim itu? Syakiran li an'umih. Antara banyak-banyak karakter Nabi Ibrahim alaihi salam, lihat Allah letak satu karakter besar. Ya, sebelah surah Al-Isra yang menceritakan tentang bangsa manusia yang tak reti bersyukur. Bani Israel Zionis ini yang tak reti bersyukur. Allah paparkan sifat Nabi Ibrahim yang syakiran li an'umih, yang sentiasa bersyukur seperti Nabi Nuh alaihi salam tadi. Ya. Jadi itu karakter yang hilang, tetapi sepatutnya dikembalikan kepada kita. Akhir sekali, ya, poin saya yang kelima, ya, adalah berita gembira daripada ayat 6 dan ayat 7. Ya, tuan-puan sekalian, kalau kita perhatikan ayat 6, Ustazah Fatimah boleh benarkan saya share screen. Saya nak paparkan ayat 6 dan ayat 7 secara satu persatu. Boleh, Ustaz. Okey. Kita dapat lihat ya pada ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum saya pergi pada ayat 6 dan 7, saya rumuskan balik flow perjalanan surah ini berdasarkan ilmu munasabah, satu ilmu penting dalam tafsir Al-Quran. Ayat 1 Nabi sampai. Ayat 1 Nabi sampai. Sallallahu alaihi wasallam telah sampai. Adakah Nabi nak sampai? Tidak. Allah bagi Nabi sampai. Adakah dengan kekuatan Nabi? Tidak, dengan kekuatan Allah Ta'ala. Dengan bantuan Allah Nabi sampai. Apa tujuan Nabi sampai? Untuk jadi imam kepada seluruh para anbiya. Jadi kedatangan Nabi pada malam tersebut adalah sebenarnya untuk menyatakan Baitul Maqdis, ya, adalah tanah harapan, tanah yang Allah nak berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Isra. Jadi jangan lihat ayat 1 hanya sekadar peristiwa sejarah, tetapi ada cerita tentang masa depan. Ada cerita tentang masa depan. Tuan-tuan tahu apa selepas surah Al-Isra? Ada kaitan dengan masa depan. Tuan-tuan tahu apa selepas surah Al-Kahfi? Ada kaitan dengan masa depan. Surah Al-Isra lepas dia surah Al-Kahfi, ada cerita pasal masa depan. Pemuda-pemuda yang bangun pada masa mereka tak duga. Mereka melihat kebesaran Allah. Zulkarnain membina tembok yang beliau beritahu masa depan akan diruntuhkan, akan kembali hancur. Ada cerita pasal perjalanan ke masa depan. Surah Maryam ada cerita bayi bercakap-cakap tentang masa depan. Isa ibnu Maryam. Jadi kita tak perlu pelik apakah yang dimaksudkan daripada ayat 1 bila kita perhatikan Allah letak surah ni berjiran dengan surah-surah yang bertemakan tentang akhir zaman, tentang masa depan. Kemudian pada ayat 2 dan ayat 3 sebagaimana saya sebut tadi, Allah menyebut kualiti yang hilang pada Bani Israel. Iaitulah syirik mereka bukan pada penyembahan berhala, tetapi syirik mereka pada tidak bersyukur. Mereka hilang kualiti Nabi Musa, mereka hilang kualiti Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian
Datang ayat 4, Allah Ta'ala beritahu kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi kerana penyakit hati mereka tadi. Apa penyakit hati mereka tadi? Susah bersyukur. Maka ia membawa kepada mereka melakukan kerosakan. Laporan kerosakan mereka bukan hanya termaktub dalam Al-Quran, tetapi sudah lama termaktub dalam Alkitab. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Alkitab di sini adalah At-Taurah. Dalam kitab Taurat rupa-rupanya sudah ada imajinasi orang-orang Israel yang mana mereka akan menegakkan kuasa mereka dengan kerosakan dan kesombongan, fasad dan ulu. Dan telah saya jelaskan tadi ayat 5 di mana kerosakan yang pertama berlaku pada zaman Nabi SAW sebelum Nabi datang, semasa Nabi datang. Lalu kerosakan itu telah dihukum oleh Allah dengan mendatangkan ibadan lana. Ibadan lana, yakni para sahabat. Seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah membuka Baitul Maqdis. Yang kita kena belajar daripada siasah Umar. Bagaimana beliau melakukan pembukaan berkenaan. Ba'athna. Perkataan ba'atha bukan kebetulan Allah Ta'ala sebutkan. Kerana ia merujuk kepada sesuatu yang mati dihidupkan. Walladhi ba'atha. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Surah Al-Jumu'ah. Allah sebut bagaimana dalam surah hari Jumaat. Allah sebut lahirnya generasi yang dididik dengan yatluna alaihim yatlu wali ba'atha min rasul yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, Allah beri kepada generasi hari Jumaat selepas generasi hari Sabtu khianat. Siapa generasi hari Sabtu? Tengok surah sebelah tu. Allah menyebut tentang ya innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi. Sebelah saja. Jadi orang hari Sabtu sudah khianat, siapa mereka? Orang Yahudi. Maka Allah berikan kepada orang hari Jumaat. Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Allah bangkitkan para sahabat. Lalu mereka menghalau keluar satu persatu Banu Qainuqa, Banu Nadir, ya, Banu Quraizah, ya, Khaybar. Jadi di akhirnya mereka tidak ada lagi di tanah Arab. Ya, mereka kembali ke Syam. Allah berikan kemuliaan kepada Islam, pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin bersih daripada gangguan Yahudi. Namun, ini penting untuk saya berikan, saya minta anda beri perhatian. Ya, ayat 6 dan ayat 7. Ya, ayat 6 para ulama kontemporari menyatakan sedang berlaku di hadapan mata kita. Manakala ayat 7 akan berlaku di hadapan mata kita kalau Allah izinkan kita bernyawa pada waktu itu. Kalau tidak, anak cucu cicit kita, wallahu a'lam. Ini antara perkara yang dinamakan mukjizat Al-Quran, iaitulah Allah menerangkan tentang cerita dari masa depan. Kita tak payah pelik kerana itu Al-Quran punya sifat. Menceritakan tentang masa depan. Usahkan masa depan Palestin. Akhirat pun Allah cerita dalam Al-Quran. Summa adalah satu bentuk kalimah yang menunjukkan masa yang berjalan begitu lama. Di mana radadna lakum, kami kembalikan kepada kalian wahai Bani Israel, al-karrata alaihim, kami berikan kepada kamu kelebihan untuk mengatasi mereka. Siapa mereka? Iaitulah umat Muhammad yang mengikuti para sahabat tadi. Maknanya apa? Kita umat Islam mengalami kelemahan dan mereka Yahudi Bani Israel mengalami karrah. Roda mereka naik atas. Kita pula turun ke bawah kerana maksiat kita. Kerana kederhakaan kita, kerana penyakit yang ada pada Bani Israel telah sampai kepada kita. Lalu kita lemah. Dan apa yang kita lihat sekarang, wa amdadnakum bi amwalin. Allah Taala beri mereka kelebihan amwal, iaitulah harta, ditafsirkan sebagai kekuatan ekonomi dunia. Wa banin, kekuatan anak pinak mereka, di mana setiap anak-anak itu akan menjadi bala tentera kepada IDF, kepada Israel, kepada Yahudi.
Setiap anak-anak itu tidak terkecuali mereka akan jadi tentera, lelaki ataupun perempuan. Jadi mereka ada anak-anak yang ramai kerana untuk memelihara masa depan negara itu, negara Yahudi berkenaan. Dan yang ketiga, waja'alnakum aktsara nafira. Dan kami jadikan kepada Al-Karrah. Kalau Dr. Sulaiman Al-Ashqar menyatakan Al-Karrah ini negara haram Yahudi berkenaan. Al-Karrah itu adalah negara daulah Sahyuniyah. Dan negara itu tidak bersendirian kerana ada banyaknya nafira. Ada banyaknya mereka yang support, yang menyokong seperti Amerika Syarikat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah Ta'ala punya kaedah, subhanallah. Dapat kita lihat kaedah Allah yang maha adil. Kalau kamu buat baik, kami buat baik. In ahsantum wahai Bani Israel, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kamu sebenarnya buat kebaikan kepada diri kamu. Wa in asatum falaha. Dan kalau kamu melakukan keburukan, kamu akan ditimpa keburukan. Apakah keburukan berkenaan? Baik. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang janji kami yang terakhir, al-akhirah ini bukan akhirat ya, bukan syurga neraka. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang janji kami yang terakhir. Apa makna yang terakhir? Tidak ada lagi kebangkitan Yahudi selepas ini. Tidak ada lagi Yahudi akan menang semula mengatasi kaum muslimin. Ini adalah janji Allah yang terakhir. Di mana apabila janji Allah itu berlaku, Allah akan melakukan 3 perkara. Menerusi kaum muslimin yang mewarisi sikap orang yang pertama sampai ke Baitul Maqdis. Ayat 1 sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Liyasu'u wujuhakum. Di mana akan berlaku satu peristiwa, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dan kemenangan itu berlaku dalam keadaan pertama, yasu'u wujuhakum. Di mana wajah Bani Israel akan menjadi masam, muram dan rasa terhina. Mereka hidup, tetapi hidup mereka untuk menyaksikan kekalahan dan aibnya apa yang menimpa. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Dan untuk kaum muslimin berkenaan, ummatu Muhammad, ummatul Isra, masuk ke dalam masjid. Masjid apa ni? Al-Masjid Al-Aqsa. Kenapa Allah tak sebut Al-Masjid Al-Aqsa? Kerana sedia maklum. Li syuhratihi. Kerana sudah sedia maklum, masjid itu adalah masjid yang Bani Israel menguasai. Lalu kaum muslimin, ummatul Isra, yang tahu kat situ ada jejak Nabi. Nabi pernah pijak tanah itu. Lalu kerana Nabi pijak di situ, mereka ikut jejak Nabi. Fartadda ala atharihima qasasa. Mereka ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berikan kepada mereka kekuasaan ke atas Masjid Al-Aqsa dan mereka dapat masuk sebagaimana telah masuk sebelum ini kali pertama. Awwala marrah, iaitulah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, ini beza pembukaan Baitul Maqdis yang kedua dengan yang pertama. Atau saya boleh sebut dalam istilah yang lebih tepat, pembukaan yang terakhir, sebab kita tak nak exclude pembukaan yang telah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Beliau adalah pembukaan yang kedua selepas Umar Al-Khattab, dan ini adalah pembukaan yang terakhir ataupun pembukaan yang ketiga kalau anda nak namakan begitu. Iaitulah beza kali ini adalah waliyutabbiru ma'alau tatbira. Alau sombong. Siapa sombong? Bani Israel. Siapa mereka? Yahudi Zionis. Pada waktu ini mereka sombong dan kesombongan mereka akan diserlahkan, ditonjol-tonjolkan dengan sesuatu yang bernama bangunan-bangunan tinggi. Binaan-binaan kukuh. Lihat saja bila Qassam lancar, peluru berpandu, mereka ada tembok-tembok kebal mereka. Mereka sebelum ini menunjukkan bahagian Israel, bangunannya moden-moden, pencakar langit,
memudahkan kehidupan, elektrik mudah, air mudah, tapi bahagian Palestin semuanya penuh dengan kesulitan, diskriminasi yang dunia tak nak pandang. Tetapi ingat, satu waktu nanti segala yang mereka bangunkan atas dasar kesombongan akan Allah Ta'ala musnahkan menerusi tangan-tangan orang beriman. Waliyutabbiru tabara, artinya kehancuran dan kebinasaan. Kehancuran dan kebinasaan. Kaum muslimin akan menghancurkan segala yang mereka bina atas dasar kesombongan. Maka ya, para ulama mentafsirkan segala bentuk kerosakan yang telah mereka lakukan kepada dunia, bukan hanya kepada umat Islam, kepada dunia. Kerosakan pemikiran, kerosakan sains, kerosakan dunia perubatan, kerosakan berlaku dalam ekonomi, maka Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi inilah masa depan Palestin menurut suratul Isra. Mudah-mudahan helaian yang pertama ini memberikan kita kekuatan, insya-Allah. Jadi Ustazah, seperti setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Okay, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan tadi, masya-Allah. Semasa Ustaz menjelaskan 5 poin tadi, masya-Allah. Dan yang terakhir itu tentang masa depan Palestin, rasa macam masya-Allah pada waktu itu kita pun tak tahu kita masih hidup ataupun tidak pada waktu tersebut. Mungkin generasi selepas kita yang akan menyaksikannya, wallahu alam. Dan seperti mana Ustaz sebut tadi, dan Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya bangunan yang mereka lakukan, yang mereka dah buat di Palestin itu, seperti mana yang berlaku pada peristiwa Nakbah tersebut, yang mana kita tahu mereka menghancurkan dan melakukan pembersihan etnik dan sebagainya pada waktu tersebut, dan Allah akan balas semula nanti pada masa akan datang nanti kepada mereka. Jadi itulah kupasan tadi oleh Ustaz. Dan ada beberapa soalan yang ditanya di ruangan komen. Ustaz, boleh kita terima ke beberapa soalan, Ustaz? Boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Mana yang mampu sejawab lah. InsyaAllah Ustaz. Yang tak mampu kena serah pada pakar lah. Okay. Ni ada soalan daripada Anis Muhtam. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, dalam mendidik anak-anak, adakah wajar untuk kita berikan ilmu kepada anak-anak kita tentang Zionis ini dengan menimbulkan perasaan benci kepada Zionis? Atau adakah pendidikan tu atau pendidikan yang lebih baik untuk pendidikan yang lebih baiklah untuk diterapkan kepada anak-anak ini? Zionism adalah falsafah dan pemikiran. Dia bukan batang tubuh IDS semata-mata. Jadi ideologi Zionism itu memang layak untuk dibenci, tapi bukan kepada batang tubuh. Permusuhan kita mesti atas dasar nilai. Nilai apa yang patut anak-anak benci? Tiada peri kemanusiaan. Nilai apa yang patut dibenci? Merampas tanah orang yang tidak berhak. Nilai apa yang patut dibenci? Ya, jadi study Zionism. Apa falsafah yang ditaja oleh ideologi ini? So, sebab kita kena ingat, tidak semua Yahudi mendukung Zionism. Lalu mesti cermat mengenal pasti musuh yang lebih utama. Kita bermusuh dengan Zionis, dan segala konco-konco ya, ataupun istilahnya al-malak ya, mereka yang mendukung dan bersetuju dengan agenda ini. Tetapi pada masa yang sama kita bersedia untuk berkawan dengan mereka yang walaupun ya mereka ini bernama Yahudi tetapi ortodoks contohnya. Mereka tidak bersetuju, lalu kena pandai berkawan. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayuh bersama dengan kami dalam titik persamaan ini. Jadi perjuangan membela Palestin bukan perjuangan kaum muslimin sahaja. Kalau ia perjuangan kemanusiaan, maka kena ajak yang lain-lain tu, termasuk ahlul kitab. Mereka yang setia dengan kitab Taurat, mereka tidak sepatutnya mendukung ya Zionism itu. Jadi anak-anak kita, kalau kita nak didik mereka untuk membenci, pastikan mereka membenci sifat dan perilaku. Kita risau mereka benci
orang, batang tubuh, tetapi anak-anak kita sendiri ada perangai orang yang kita benci itu. Jadi kita kena didik anak-anak kita dengan sifat ataupun sikap apa yang patut dibenci. Lalu barulah anak-anak kita boleh menilai. Kalau siapa itu ada apa yang telah dibenci tadi, maka automatically dia berwaspada dan dia akan membenci. Dia membenci atas sifat apa yang ada pada orang tu. Dan kalaulah satu hari nanti dia berubah, ya, dia kembali ke pangkuan jalan, sebab tidak sedikit ya orang-orang yang kembali ke pangkal jalan lalu membongkarkan apa yang ada di sebalik Zionism ini, lalu kita berterima kasih pun. Ya, kalau mereka tidak kembali kepada kita dan terus mendukung, lalu teruskan permusuhan ini. Sehinggalah mereka kembali ke pangkal jalan. Jadi wallahu a'lam ustazah, itu pandangan saya lah. Okey, masya-Allah. Jazakallah khair Ustaz. Nah, setujulah dengan apa yang Ustaz cakap tadi. Kita beritahu anak-anak kita tentang apa yang mereka buat itu, apa yang sifat yang tidak baik itu yang kita perlu, anak-anak kita perlu jauhi daripada apa yang Zionis buat itu. Sebagai contoh macam Ustaz cakap tadi, rampas tanah, sombong dan sebagainya. Itu yang patut kita terapkan dalam diri anak-anak kita. Okey, seterusnya ada soalan daripada penonton juga. Jika kita menyebarkan isu Palestin ini dengan harapan supaya non-Muslim turut serta atas dasar kemanusiaan tanpa kita bagi ke isu akidah, boleh ke? Sekali lagi Ustazah soalannya. Jika kita menyebarkan isu Palestin ini dengan harapan supaya non-Muslim turut serta atas dasar kemanusiaan tanpa kita membangkitkan isu akidah, itu dibolehkan atau tak? Kita kena bijak untuk mengajak rakan-rakan non-Muslim bersama dalam perjuangan Palestin. Jadi kalau dengan cara mengajak itu adalah dengan cara menimbulkan isu-isu kemanusiaan dan perundangan, maka gunakan kaedah itu. Isu akidahnya untuk kita orang beriman ini, supaya tidak bermusim dalam perjuangan. Manakala non-Muslim itu, kita faham-fahamlah. Mereka mungkin tidak memiliki kefahaman macam kita, tetapi mesti ajak bersama. Mereka pasti bersama. Sebab mereka sendiri bukan hanya Palestin. Kalau mereka benar-benar manusia, Syria masuk dalam senarai, Rohingya masuk dalam senarai, ya, segala apa yang terjadi di Afrika Selatan, kebuluran masuk dalam senarai. Jadi aktivis-aktivis ini walaupun bukan Muslim, tetapi kerana mereka terbuka fikiran, mereka nampak fakta sebenar di Palestin, ajak bersama. Dia hanya perlu kepada kita ni bijaksanalah mencari titik persamaan. Ya. Wallahu a'lam ustazah. Setuju Ustaz. Ustaz, ni ada satu soalan hari itulah masa rasa semalam rasanya mereka melancarkan membawang beramai-ramai kan dengan Malaysia dan Indonesia. So mereka memberikan beberapa link untuk serang melalui cyber ini kan kepada page-page Zionis, Israel dan sebagainya. Jadi ada persoalan lah ditanyakan di dalam grup. Jadi bagaimana kita punya tata cara lah ataupun adab kita dalam kita nak menyerang secara cyber ini kan. So mungkin ada pandangan daripada Ustaz. Kita ambil jalan tengah. Dari satu sudut, kita tidak boleh menunjukkan Palestin sendirian. Media sosial kita kena main peranan. Kita tidak boleh terkebelakang dan alhamdulillah kelihatannya kita menjalankan tugas dengan efektif. Palestin tidak merasakan mereka sendirian kerana Malaysia juga ada di belakang menerusi media sosial. Tetapi dari satu sudut yang lain, kita kena berhati-hati supaya perjuangan kita ini sampai kepada objektif. Apakah objektifnya? Kena tanya soalan ni. Apa objektif daripada kita menyerang? Kita menyerang untuk tujuan mereka terbuka fikiran. Kita menyerang untuk mereka kembali ke pangkal jalan. Maka hendaklah dalam serangan-serangan kita itu kita memberitahu fakta. Hendaklah dalam serangan-serangan itu kita menimbulkan persoalan. Bagaimana kalian boleh mengatakan kalian sebagai pelindung hak asasi sedangkan sekian-sekian fakta menunjukkan sebaliknya. Jadi mari kita hujani mereka
dengan rajin sikit membaca. Bila kita baca banyak sikit, banyak fakta kita boleh serang. Dan saya dalam bidang saya lah Ustazah, saya pun serang juga diorang. Ya, saya serang mereka dengan ayat-ayat daripada surah Al-Hasyr. Kerana surah daripada Al-Hasyr memang menimbulkan ketakutan kepada Yahudi Bani Nadir. Surah Al-Hasyr memang menyebut ketakutan yang timbul kepada Yahudi Bani Nadir, lalu mereka menyerahkan kota mereka. Is that our objective? Serah balik tanah tu. Kamu tidak berhak kepada tanah itu. Jadi saya pulangkan kepada netizen. Ya, yang penting kita kena tanya, apa tujuan kita menyerang? Tujuan kita menyerang itu akan menentukan bagaimana bentuk kita menyerang. Saya sangat mahu kita menyerang. Jangan biarkan Palestin bersendirian. Kita serang semua page-page mereka. Tetapi bagaimana bentuk serangan itu, hendaklah kita berakhlak. Dan menampilkan akhlak sebagai Muslim. Yang padanya kelihatan ciri seorang Muslim. Dan apakah antara ciri seorang Muslim? Perkataannya memberikan kehidupan. Walaupun kepada musuh mereka sendiri. Walaupun perkataan itu kerah dan sentap, it's okay. Asalkan menimbulkan kehidupan dan membuka fikiran mereka. At least mereka berfikir 2 kali sebelum melakukan apa yang mereka nak lakukan. Ya, sebab akhirnya Allah bertanya, apa kamu buat wahai Syahri Abdul Rahman? Adakah kamu senyap sunyi saja dengan media sosial kamu tak buat apa-apa? Ya. Dan diharapkan daripada apa yang kita buat akan menyebabkan perkara yang pertama, Palestin tidak rasa sendirian. Mereka rasa kita hujani mereka dengan doa. Jadi saya sarankan anda serang ya page-page berkenaan dengan doa kepada Palestin. Ya. Dengan mengharapkan Allah turunkan kemenangan dan menghancurkan mereka yang kafir dan mereka melanggar syariat Nabi Musa. Ya, kerana bagi saya itu lebih, ya, mereka pun akan mungkin sama ada kalau tidak terbuka fikiran pun, mereka tahu umat ini sedang kembali kepada kitab mereka. Umat ini sedang kembali kepada Quran mereka dan ini bahaya besar untuk mereka. Jadi wallahualam, itu komen saya lah. Betul Ustaz, anda setujulah dengan apa yang Ustaz bagi tahu tadi. Sebelum ni saya pernah dengar lah sewaktu mereka buat sesi dengan Nadir Al-Nuri, satu-satunya rakyat Malaysia berada di Palestin. Nadir pun ada bagi tahu lah, dia kata kita nak menghadapi cyber attack daripada mereka, dan kita nak membalas ni sebenarnya memang kena dengan ilmu. Bukannya kita membalas tu secara membabi buta saja kan, ataupun kita serang tu tanpa ada pengetahuan yang solid ataupun fakta yang benar tentang suatu peristiwa itu. Jadi kita jadilah rakyat Malaysia yang membaca dan tahu sebenarnya apa fakta di sebalik tu, baca buku-buku sejarah tentang Palestin, dan supaya kita bertindak di media sosial itu dengan cara yang baik, berakhlak seperti yang Ustaz beritahu tadi. Saya rasa ada satu soalan yang terakhir lah Ustaz. Jadi kepada penonton yang bertanya soalan, minta maaf tak sempat untuk bacakan semua soalan, terlalu banyak. Alhamdulillah bersama kita pada malam ini Ustaz 1.7K sekarang, dan tadi pun ada 2K, 2,000 orang menonton. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Dan soalan terakhir yang saya rasa penting juga untuk ditanyakan kepada Ustaz. Pada ayat pertama surah Al-Isra itu Allah mengakhiri dengan 2 namanya, iaitu nama Dia yang Maha Mendengar dan lagi Maha Melihat. Jadi apa signifikan daripada 2 nama Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat pertama surah Al-Isra ini? Dan mungkin Ustaz boleh buat penutup sekali lah selepas menjawab soalan ini, insya-Allah. Soalan yang sangat baik. Penyebutan 2 nama Allah adalah bertujuan merentaskan peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey. Apa maksud merentas? Supaya ia tidak dianggap kisah sejarah. Kalau Allah Ta'ala hanya sekadar menyebut linuriyahu min ayatina, maka kisah Isra Mi'raj kita boleh letak dalam kategori fakta sejarah, dalam kategori orang panggil kenangan, sandarkan pada kenangan, nostalgia yang kita imani, Tetapi kerana fasilah, okay, tuan-tuan beri perhatian, ya, kerana fasilah, kerana penghujung ayat ini Allah Ta'ala menutup tirai dengan memperkenalkan dirinya, memperkenalkan namanya.
innahu huwas sami'ul basir. Maka kepada siapa disasarkan ayat ini? As-sami' al-basir. Bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah kena memperkenalkan dirinya? Kerana akan adanya manusia selepas Nabi yang mengalami apa yang Nabi alami. Akan ada generasi terkemudian yang akan mengalami apa yang Nabi alami. Sebab itulah sesiapa yang membaca suratul Isra dan surah-surah sebelumnya, ya, saya ustazah pun faham, ya, antara perkara yang saya belajar dalam dunia tafsir adalah ilmu tanasubis suwar, ilmu susunan surah. Kalau anda perhatikan, ya, bagaimana Allah Taala menyusun, ya, daripada surah Yunus, ya, hinggalah surah Hud, surah Yusuf, semuanya surah pasal membina generasi. Anda akan lihat surah Al-Kahfi, pemuda-pemuda sebagai sebuah generasi. Ini susulan lepas suratul Isra. Apa berlaku di hentian Nabi Khidir? Anak-anak. Ada hentian babitkan kanak-kanak. Juga generasi. Surah Maryam cerita pasal apa? Nabi Zakaria nakkan generasi. Maryam dikurniakan Allah generasi. Anak Nabi Isa. Jadi, akan ada generasi yang Allah uji dengan Taif. Maka mereka adalah seperti penduduk Palestin pada waktu ini. Siapa yang dihalau keluar daripada tanah air? Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang. Yang dihalau keluar daripada Masjidil Haram. Yang juga akan dihalau keluar daripada Masjidil Haram adalah penduduk di Masjidil Aqsa. Siapa mereka? Mewarisi kehambaan Nabi. Jadi orang-orang ini akan ditaifkan oleh orang-orang kafir. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Siapa kafir? Ahlul kitab. Musyrikin ahlul kitab. Mereka halau keluar penduduk Palestin daripada tanah air mereka sendiri. Maka jangan putus asa. Wahai rakan-rakan seperjuangan di Gaza, di Baitul Maqdis. Kerana ini ayat motivasinya. Betul saya selalu sebut tadi. Bacakan ayat 1, hadiahkan kepada rakan-rakan kita di sana. Dan tekankan ayat innahu huwas sami'ul basir. Allah mendengar. Allah melihat. Allah Maha mendengar rintihan doamu. Allah Maha melihat apa yang berlaku kepadamu. Ya, dulu 1400 tahun dahulu berita yang terjadi di tempat yang jauh mengambil masa berbulan-bulan untuk sampai ke telinga kita. Hari ini kita bukan setakat boleh dengar, kita boleh tonton depan mata apa yang diviralkan daripada Gaza, daripada Baitul Maqdis. Terus direct masuk ke Facebook kita. Terus direct masuk ke kita punya phone. Subhanallah. Subhanalladzi asra. Lalu pejuang-pejuang di sana mesti meyakini sebelum berita mereka didengari oleh kaum muslimin, Allah dengar terlebih dahulu. Sebelum berita mereka yang kehilangan ayah, kehilangan anak, diviral ke seluruh dunia, diperlihatkan kepada seluruh dunia, Allah terlebih dahulu melihat. Lalu surah ini memberitahu apa dia? Jangan putus asa. Just move on, teruskan pelan bertindak berdasarkan apa yang Allah suruh. Maka bacalah suratul Isra. Di dalamnya senarai pelan bertindak yang Allah Ta'ala perincikan untuk Allah perjalankan umat ini sampai ke Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jazakallah khair Ustaz. Jadi yang terakhir Ustaz, yang terakhirlah kesimpulan daripada Ustaz. 2 minit ke? Sebagai kesimpulan, ya, masa depan Palestin dinyatakan di dalam Al-Quran bukanlah sekadar pengumuman berita gembira, iaitulah kaum muslimin akan kembali masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Tetapi pelan bertindak untuk kembali ke Palestin juga di dalam Al-Quran. Kita jangan hanya mengambil ayat 7 sahaja daripada suratul Isra, tetapi kita mengenepikan lagi 110 ayat daripada surah ini. Maka jadikanlah sunnah sebagaimana ia sebenarnya sunnah.
Nabi SAW tidak tidur melainkan dengan surah Bani Israel. Maka dengan surah Al-Isra, perjuangan kita insya-Allah mudah-mudahan tidak bermusim, kita konsisten memerangi Israiliyun, ya, memerangi Zionism, ya. Mereka bukan sekadar menjelma dalam bentuk IDF yang menyerang, mereka juga menjelma dalam bentuk falsafah dan pemikiran. Kajilah, studilah cara hidup Zionism itu, dan kalau sulit sangat nak menjauhi, ya, cara hidup Zionism, maka masuklah ke dalam gua Al-Kahfi dengan surah Al-Isra. Anda lihatlah satu persatu wasiat yang Allah sebutkan satu persatu. Jangan syirik, jangan berkata ufin pada ibu bapa, jangan membazir, jangan kamu berjalan sombong, jangan membunuh anak, jangan berzina, jangan mengambil harta Baitul Mal, jangan menipu dalam perjanjian, jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. All of that dalam surah Bani Israel. Jadi dengan kita kembali kepada Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Allah akan kembalikan Baitul Maqdis kepada kita, insya-Allah. Allahumma amin. Terima kasih Ustazah Fatimah dan Mutiara Tadabbur. Okay. Jazakallah khairan Ustaz untuk sesi pada malam ni. Masya Allah sangat membuka minda dan membuka hati. Alhamdulillah. Dan yang terakhir untuk semua peserta, jazakumullah khairan atas penyertaan pada malam ini. Alhamdulillah, semoga Allah catat sebagai amal kita yang baik ataupun kebaikan yang mana kita mendapatkan ilmu untuk kita sebarkan lagi kepada orang lain. Jadi sebagai penutup, Mutiara Tadabbur mengucapkan terima kasih kepada semua. Jadi jangan lupa follow ataupun like page Mutiara Tadabbur, Instagram, Twitter dan juga Telegram juga kami ada juga, alhamdulillah. Dan insya-Allah selepas ini kami merancang banyak lagi siri-siri talk lepas ni. Insya-Allah lepas ni mungkin boleh jemput lagi Ustaz Syahari Abdul Rahman, insya-Allah. Ya Ustaz. So ini talk yang pertama selepas Insya-Allah, terima kasih. Insya-Allah Ustaz. Jadi ini talk yang pertama lah pada hari ni kan. Biasanya Syawal ni kita beraya kan, tapi hikmah PKP ni hari raya ketiga kita dah buat talk kan, masya-Allah. Kita dengar talk di online dan sebagainya, masya-Allah. Sambil-sambil kita makan rendang, makan ketupat kan, habiskan sisa-sisa yang ada kan. Jangan membazir ya Allah. Yang seperti mana Ustaz beritahu tadi, sikap orang yang membazir ini sombong dan sebagainya. Jadi itulah untuk malam ini. Jangan lupa like page dan juga follow kami, insya-Allah. Jadi jazakallah khair Ustaz atas malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi insyaAllah di talk akan datang. Jadi jangan lupa doa kita untuk Palestin, infak kita untuk Palestin dan juga timba ilmu sebanyak mungkin untuk kita menyerang di cyber itu dengan berilmu dan berakhlak, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.